TV KPM. Wah, banyaknya komponen atas meja ni. Ada tayar, ada motor, vroom vroom. Ada gear, ada pemegang bateri, ada bateri juga. Kita nak... Hai Syafika, tengah buat apa tu? Hai Cikgu Nash. Saya tengah tengok komponen atas meja ni, kita nak buat apa ya Cikgu? Okey. Ingat tak episod lepas, Syafika ada menghasilkan satu lakaran akhir untuk kereta kawalan jauh. Kereta kawalan jauh. Ingat Cikgu, ingat. Jadi untuk hari ini, Cikgu akan ajar Syafika bagaimana hendak menghasilkan kereta kawalan jauh. Cikgu, seronoknya. Tak sabar saya. Jom Cikgu. Jom. Wah, okey. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bersama saya Syafika Farahin. Dan untuk slot kali ini, tahap 2 kita akan belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Dan tentunya seperti anda lihat sebentar tadi, kita ada cikgu kita yang akan mengajar dalam kelas ini. Tapi jom sebelum kita mulakan mata pelajaran kita pada hari ini, kita perkenalkan beliau iaitu Cikgu Nash dari SK Putrajaya Presin 82 Putrajaya. Hai Cikgu Nash. Hai Syafika. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, alhamdulillah baiklah. Juga bersama kita dalam studio ini adalah jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Rohaya Muhammad Hatta dari SM Pendidikan Khas Vocational Indahpura Johor. Cikgu sihat Cikgu? Okey, terbaik. Baiklah, Cikgu Nash, hari itu Cikgu ada sebutkan sebentar tadi kan, dalam slot Didik TV juga kita ada hasilkan lakaran modal kereta kawalan jauh. Jadi sebelum kita teruskan dalam proses penghasilan produk, apakah yang penting Cikgu? Okey, jadi sebelum kita mulakan, jadi sebelum ni Syafika dah belajar lakaran akhir untuk kereta kawalan jauh. Jadi hari ini sebelum kita mulakan yang lebih lanjut, cikgu nak terangkan terlebih dahulu kita punya langkah-langkah proses untuk penghasilan ni dulu. Baiklah, hari itu cikgu dah terangkan, hari ini cikgu ulang lagi sekali supaya kita tahu dekat mana kita nak buat apa hari ini. Okey cikgu. Okey, jadi yang pertama kita dah akan melakarkan idea. Okey, itu yang langkah pertama kita dah buat. Kemudian kita ada menilai lakaran. Langkah kedua pun kita dah buat, membuat lakaran yang ditambah baik. Yang itu pun Syafika dah buat dan hari ini kita akan menggunakan langkah yang keempat hingga langkah yang ke-8 iaitu yang pertama menyediakan alatan dan bahan, membina produk, menguji kefungsian, membuat kemasan dan akhir sekali membuat pembentangan produk. Okey, sebut je tentang alatan dan bahan Jadi Syafika dah sedia untuk buat kita punya kereta kawalan jauh. Sangat bersedia Cikgu, jom kita. Okey, jom cikgu bergerak ke sini untuk cikgu terangkan. Baiklah Cikgu, jom alatan dan bahan yang kita akan gunakan pada hari ini. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang pertama, kita akan menggunakan, cikgu terangkan dulu, inilah alatan yang kita akan gunakan. Yang pertama ialah seperti gunting. Syafika tahu gunting macam mana? Gunting, okey. Ya, ada gunting. Yang kedua ialah pelucuk wayar. Yang ini. Pelucuk wayar. Pelucuk wayar. Okey, ini fungsinya ialah untuk kita nilah untuk mengasingkan penebat wayar tu supaya kita boleh gunakan secara betul lah wayar tu. Okey, seterusnya ialah pensil. Syafika tahu pensil macam mana? Ya. Pembaris keluli. Kita gunakan pembaris keluli sebab kita menggunakan pisau yang boleh laras. Jadi cikgu cadangkan kita gunakan pembaris keluli supaya pembaris kita tu tahan lama. Okey. Seterusnya alas pemotong yang warna hijau tu yang ada atas Syafika punya ni ya, alas memotong. Kalau kita potong atas meja, kalau di sekolah, di rumah, pasti akan ada dua orang yang marah. Betul, kena ada ni penting. Jadi kita gunakan alas pemotong sebagai kita punya alas. Dan akhir sekali ialah pistol perekat panas. Yang inilah warna kuning, Syafika punya warna biru. Yang ini kena ada langkah keselamatan, Cikgu? Ya, betul. Jadi untuk menggunakan pistol perekat panas, pastikan mengamalkan inilah hati-hati dan kawallah kita punya pergerakan tu supaya kita tak terkena dia punya tempat yang panas tu. Betul, Cikgu. Okey, selesai untuk alatan, kita beralih kepada bahan.
Okey. Seterusnya bahan. Yang pertama ialah kertas kotak yang ini. Kertas kotak ni kita akan gunakan sebagai kita punya kerangka. Macam hari ini cikgu ada tugasan untuk Syafiqah. Okey. Macam cikgu akan hasilkan kerangka untuk model kereta, manakala Syafiqah akan buat kerangka untuk alat kawalan jauh. Boleh, cikgu. Okey, seterusnya. Selepas kita dah kena pasti kertas kotak, kita ada rod perekat panas iaitu dia punya ni, yang ini. Gam dia. Okey, seterusnya ialah batang aiskrim yang telah ditebuk, yang ini. Oh. Okey, kita tebuk batang aiskrim tersebut. Okey, ada gear. Ada gear. Alright. Ganda, ada roda. Ini roda, ada pemegang bateri yang ini. Okey. Okey, seterusnya ada bateri. Kita ada bateri di sini. Motor yang ini untuk menggerakkan kereta kawalan jauh kita. Tak ada motor ni, tak jalan. Tak ada motor memang tak jalan lah. Okey. Okey, seterusnya bongkah penyambung. Kita gunakan bongkah penyambung yang ini. Yang putih ni. Okey, kita gunakan bongkah penyambung untuk lebih kemas dan senang lah untuk kita sambungkan wayar. Okey, dan yang kedua, yang akhir sekali ialah antena penerima, pemancar, dan akhir sekali ialah papan isyarat penerima dan pemancar. Ada dua benda itulah untuk kita kawal kereta kawalan jauh tu. Baiklah cikgu. Wah, yang papan pemancar ni mesti penting sebab kalau tak jalan juga kereta. Betul. Setiap komponen yang ada atas meja ni sangat penting. Betul. Baiklah cikgu, saya dah tak sabar nak membuat kereta kawalan jauh. Jadi anda yang tak sabar juga, jangan lupa untuk setia menonton Didik TV. Kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, murid-murid semua, jom masuk ke kelas. Hari ini mata pelajaran kita reka bentuk dan teknologi. Dan tajuk kita ialah jom bina kereta kawalan jauh. Jadi untuk segmen kali ini, saya akan membuat alat kawalan jauh. Jadi Cikgu Nash pula akan membuat kereta kawalan jauh. Cikgu, jom kita mulakan. Jom, Syafiqah. Okey, jadi sebelum kita mulakan membina kereta kawalan jauh, yang paling utama ialah kita kena lihat dulu lakaran akhir yang telah kita pilih. Betul lah tu cikgu, kan? Jadi cikgu akan tunjukkan pada Syafiqah lakaran akhir yang telah cikgu pilih untuk kita hasilkan kita punya kereta kawalan jauh. Jadi lakaran akhir ini akan dijadikan sebagai panduan untuk kita hasilkan kereta ini. Okey, jadi Syafiqah dah bersedia? Dah bersedia, cikgu. Okey, jadi sebelum kita mulakan, kita perlu buat kerangka dia terlebih dahulu. Kerangka. Okey, jadi kita ambil dulu kertas kotak, kita letakkan di atas alas pemotong. Okey, Syafiqah ada pensel? Ada, cikgu. Okey, jadi kita sedia. Jadi Syafiqah boleh fikirkan bagaimana bentuk alat kawalan Syafiqah yang nak. Okey, jadi cikgu ya betul. Cikgu akan gunakan lakaran akhir cikgu sebagai panduan lah. Okey, jadi kita buat dulu garisan. Okey. Okey, Syafiqah dah siap belum? Dah mula, cikgu. Saya nak pastikan senang nak pegang. Okey, jadi cikgu dah siap. Sekejap je cikgu sebab cikgu ni. Okey, jadi mari kita sama-sama angkat. Cikgu nak tengok. Okey, jadi ini ialah lakaran yang telah kita untuk kerangka lah. Okey, jadi selepas kita dah buat kita punya lakaran pada kertas kotak, kita kena buat apa pula, Syafiqah? Kita perlu potong. Jadi kita akan gunakan pisau boleh laras ini untuk potong kita punya bentuk kerangka. Okey, jadi semasa menggunakan pisau, Syafiqah pastikan hati-hati ya. Betul. Okey, jangan sampai cedera. Kalau ada ibu bapa yang boleh kawal boleh juga. Betul. Kan? Betul. Okey, jadi kita akan potong. Kita gunakan pembaris sebagai kita punya panduan. Okey, cikgu. Okey, potong. Hati-hati ya rakan-rakan semua. Hati-hati, ya betul. Senang sahaja. Kita gunakan pembaris sebagai panduan kita. Syafiqah dah siap? Dah siap, cikgu. Dah siap? Saya laju juga dengan cikgu tahu. Okey. Jadi cikgu pun dah siap. Okey, jadi cikgu akan angkat. Okey. Alright. Selesai cikgu punya. Saya pun dah siap. Okey, dah. Inilah bentuknya. Okey, nampak? Alright. Okey. Selesai yang ini, kerangka. Kita akan
ke bahagian untuk membina ataupun kita memasukkan dia punya ganda, pemegang ganda. Pemegang ganda ni ialah pemegang ganda untuk tayar lah. Okey, jadi pemegang ganda ialah kita punya batang aiskrim. Jadi Syafiqah boleh teruskan dengan Syafiqah punya membina alat kawalan jauh. Cikgu akan teruskan dengan cikgu punya kereta kawalan jauh. Okey. Baiklah cikgu. Okey, jadi kita akan gunakan batang aiskrim yang telah ditebuk. Okey, kita akan lekatkan di kita punya kerangka. Okey, kita akan gunakan, cikgu dah panaskan. Cikgu punya pistol perekat panas. Kita letakkan, pastikan buat aktiviti ini di atas alas pemotong lah supaya kita punya meja ni bersih dan tak merosakkan meja yang lain. Okey. Kita buat ini, selesai, kita akan gunakan lagi satu dan akhirnya. Okey, jadi cikgu dah tunjuk contoh. Jadi cikgu dah siapkan yang telah diletakkan dua yang ini. Okey. Selesai yang ini. Jadi kita akan buat apa pula Syafiqah? Kemudiannya memasukkan komponen ke cikgu? Okey, selepas ini kita akan masukkan ganda dan gear dan tayar. Okey. Alright. Jadi cikgu dah sediakan ganda dan gear yang ini. Cikgu dah masukkan siap-siap gear dan ganda. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang ada pada kereta kawalan jauh kita ni. Kan ada lubang kan? Kita masukkan. Jadi lubang ni kena saiz sama dengan gear. Ya, saiz sama. Rod gearnya. Okey. Jadi Syafiqah teruskan, cikgu akan masukkan. Kita masukkan penyendal untuk tayar. Okey, kita masukkan tayar pula. Okey. Cikgu, saya hampir siap, cikgu. Okey, tak apa. Cikgu buat ini dulu. Okey, kita masukkan ganda pada tayar. Okey, ini untuk tayar depan ya. Okey. Okey. Kita ketatkan, boleh tekan macam ini. Kita boleh uji adakah tayar berpusing. Okey, maknanya kalau berpusing tu betul lah kita punya pemasangan. Okey, selesai yang ini Syafiqah. Ya, cikgu. Kita nak buat apa pula? Kita pasang pula yang atas di ni pula. Okey, kita akan masukkan komponen-komponen atau bahan-bahan yang cikgu terangkan tadi di bahagian atas kerangka. Okey, jadi kita akan mulakan dengan motor terlebih dahulu. Okey, yang ini motor lah. Okey, motor. Cikgu dah sambungkan dengan wayar. Kemudian di depan motor ada gear. Okey. Jadi kita nak masukkan, kita nak sambungkan motor kepada kerangka model kereta kawalan jauh kita ni. Kita akan gunakan ni pistol perekat panas. Okey, kita lekatkan, kita letakkan gam sikit di atas ni. Okey, selesai dan kita lekatkan di kerangka ini. Cikgu, haba dari pistol perekat panas tak kena motor dalam ya? Tidak. Okey saja kan? Okey, jadi kita lekatkan. Jadi pastikan di antara gear di motor dan gear di ganda bersentuhan di antara satu sama yang lain. Okey, selesai yang ini. Selesai. Okey, kita akan teruskan dengan pemasangan pemegang bateri pula. Okey, ini ialah pemegang bateri. Okey. Kita lekatkan sama juga menggunakan rod perekat panas. Okey, macam cikgu ni dah habis. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita gunakan rod perekat panas, kita tambahkan di belakang. Okey. Kita balikkan supaya senang. Okey. Ini adalah pemegang bateri ya, cikgu? Ya, pemegang bateri. Okey. Jadi kedudukannya mesti sama yang dalam lakaran kita tu pemegang baterinya ada di hadapan. Kena rujuk pada lakaran kita. Lakaran akhir. Jadi kita punya kedudukan bateri kita letakkan di hadapan. Okey, jadi saya sudah lekatkan. Kemudian kita nak pasang apa lagi? Yang belum pasang? Kita nak pasang papan isyarat penerima, cikgu. Okey, betul Syafiqah. Kita akan pasangkan papan isyarat penerima yang ini. Okey, ini ialah papan isyarat penerima. Itu dah sekali dengan pemancar ke, cikgu? Ya, sekali dengan wayar pemancar. Dia punya antena lah. Antena. Okey. Jadi caranya ialah kita tengok kedudukan macam mana. Okey, wayar belah dalam. Okey, jadi ini senang saja. Sebab tu cikgu suka gunakan
pistol ni. Kita mudah saja. Kita letak atas ni, dia akan terus terlekat. Okey. Selesai. Wah, dah nak siap dah tu. Jadi kita dah masukkan ke semuanya. Okey, jadi kita dah masukkan ke semua komponen ataupun bahan. Ya, cikgu. Jadi Syafiqah, sebelum kita teruskan, cikgu suka ingatkan setiap bahan yang kita gunakan ni ada kena mengena dengan elemen elektromekanikal. Okey cikgu. Okey. Jadi Syafiqah kena ingat baliklah dalam elemen elektromekanikal ada 3 benda lah. Ada 3 benda, betul? Okey, komponen apa yang pertama? Elektrik, elektronik dan mechanical. Mechanical. Jadi kat sini kita gunakan komponen elektrik yang mana? Yang bateri dan motor. Kemudian elektronik kita gunakan mana? Itu adalah papan lita pemancar. Ini papan ialah papan isyarat pemancar lah. Dan akhir sekali ialah mechanical gear. Gear, betul. Baguslah Syafiqah. Syafiqah ingat semua. Cikgu ajar mesti ingat. Okey, selesai yang ini. Kita lekatkan pula bongkah penyambung yang ini warna putih. Ya. Okey, bongkah penyambung. Okey, jadi bongkah penyambung ni ada dua tempat lah untuk dimasukkan. Jadi kita lekatkan saja, kita ikut sahaja kita punya lakaran. Dekat mana? Okey, yang pertama kita lekatkan di tepi tu ada 2 bongkah penyambung. Okey, bongkah penyambung yang ini. Dan ada lagi satu bongkah penyambung di belakang. Ada 2 lah. Oh, iyalah tu cikgu. Okey, alright. Lekatkan di belakang. Sebab apa cikgu suka guna bongkah penyambung ni? Sebab dia mudah. Mudah nak lekat. Mudah untuk lekatkan. Okey, selesai. Jadi inilah paparan atas kerangka kita punya kereta kawalan jauh. Samalah cikgu dengan gambar lakaran akhir kita. Ya, betul. Jadi kat sini kita dah ada kita punya ni. Kita tinggal buat apa je ni Syafiqah selepas ini? Perlu buat dia punya cikgu. Saya lihat seperti letak bateri. Letak bateri. Dan sambungkan wayarnya. Ya, kita sambungkan wayar terlebih dahulu. Okey. Jadi kat sini kalau kita lihat, kita boleh sambungkanlah. Okey, jadi kat sini kita tinggal tekan sahaja bahagian belakang bongkah penyambung. Tekan dan masukkan. Syafiqah pun boleh buat sebab Syafiqah pun ada bahagian juga yang perlu disambungkan. Betul. Okey, kita tekan dan masukkan sahaja. Selesai. Contoh Syafiqah, kalau kita lihat kat sini, wayar ni panjang tau Syafiqah. Betul, panjang betul. Jadi kita nak gunakan apa untuk pendekkan dia? Tahu cikgu, yang ini. Pemotong. Ini ialah apa nama kita panggil ni? Apa nama dia cikgu? Penjalur wayar. Penjalur wayar. Okey, jadi kat sini kita pendekkan terlebih dahulu. Okey, contoh yang ini kita akan pendekkan wayar yang ini. Okey, sebab terlalu panjang ya. Saya pun rasa kena potong sikit. Okey, panjang kita potong sedikit untuk kita bagi supaya pemasangan kita ni lebih cantik. Okey. Okey. Kita akan sambungkan. Alright. Dapat Syafiqah? Dapat cikgu? Dapat sambungkan semua? Dapat sambungkan semua. Jadi kita jadi cikgu potong dulu. Kita dah jalur wayar. Okey. Okey, selesai buat penyambungan semua. Pastikan Syafiqah, merah jumpa dengan warna merah. Merah, hitam dengan hitam. Hitam dengan hitam. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik tak jalan. Betul. Kalau terbalik mungkin kita perlu buat kita perlu semak semula penyambungan kita. Okey. Okey, Syafiqah, macam mana? Dah siap belum? Dah siap, cikgu. Dah siap belum? Okey. Cikgu lagi sikit ni. Saya nak tunjukkan pada rakan-rakan saya. Saya dah siap. Adakah yang dapat sama dengan saya? Mungkin bentuk alat kawalan jauh ni berbeza. Tetapi betul. komponennya lebih kurang samalah. Ya. Ada pemegang bateri di belakang. Okey. Dan proses yang akhir sekali ialah pemasangan antena. Antena. Tapi yang ini mungkin kita boleh buat selepas inilah. Cikgu akan ajar sebab dia rumit sedikit untuk pemasangan antena. Baiklah Cikgu Nash. Saya pun seronok dah nak siap dah ni. Tapi ada lagi yang kita perlu lengkapkan. Jadi setia menonton, kita akan kembali selepas ini dan sambung ya Cikgu. Kembali selepas ini di Tahap 2 Didik TV KPM.
KPM. Baiklah, jom kita masih lagi dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bagi slot tahap 2. Dan bersama Cikgu Nash, kita telah pun membuat alat kawalan jauh dan Cikgu Nash telah membuat kereta kawalan jauh. Jadi kali ini kan Cikgu, kita nak buat apa pula Cikgu? Okey, dah jadi siap ni? dah siap. Jadi kita tadi ada langkah-langkah, kita dah hampir ke langkah-langkah untuk kemasan. Kemasan. Okey, jadi seterusnya, sebelum cikgu mulakan untuk kemasan dan seterusnya, cikgu nak uji uji Syafiqah lah. Okey, Syafiqah. Tadi Syafiqah dah buat alat kawalan jauh, betul? Ya, betul. Okey, jadi alat kawalan jauh tu kalau Syafiqah rasa dia menggunakan komponen apa yang ada dalam elemen elektromekanikal? Saya rasa dia menggunakan komponen pemegang bateri dan papan isyarat. Oh, mekanikal ya cikgu? Oh, kalau mekanikal komponen elektronik. Elektrik dan mekanikal. Elektrik dan elektronik. Ya. Di mana elektronik tu yang dia punya kawalan tu. Okey. Dan yang elektrik yang bateri itulah. Yang bateri ni. Jadi Syafiqah, sebelum kita mulakan seterusnya ialah kita kena uji terlebih dahulu. Adakah kereta kawalan jauh kita ni boleh berfungsi dengan baik? Tadi kita dah pasang antena, betul tak? Betul. Okey. Jadi Syafiqah, kita uji. Cikgu pegang kereta, kita tengok adakah tayar ni berpusing ataupun tidak. Okey cikgu, saya cuba. Okey, cuba tekan. Oh. Okey, lagi satu. Lagi satu. Berpusing. Okey, berpusing. Maknanya kita punya kereta kawalan jauh ni berfungsi. Seronok pula cikgu main ni. Okey, jadi bila Syafiqah tekan butang di atas alat kawalan jauh, maknanya dia akan memusingkan tayar ni lah. Itu dia. Okay. Jadi ini kita punya pemasangan lah. Okey, selesai yang itu kita akan buat kemasan. Makna kemasan ni ialah kita akan cantikkan lagi kita punya kereta kawalan jauh ni. Okey, jadi apa nak bagi dia cantik ni Syafiqah? Kalau nak cantikkan kena letak dia punya badan. Betul, bagus Syafiqah. Kita akan meletakkan badan di atas kereta kawalan jauh kita ni. Jadi cikgu dah sediakan siap-siap. Cikgu hanya menggunakan menilakat dan cikgu potong dan kita terus boleh letakkan di atas kita punya kereta kawalan jauh. Jadi secara tak langsung kereta kawalan jauh kita tu dah jadi yang menarik. Nampak? Panjang ni kereta ni ke bas cikgu? Dia ni lah, kenderaan lah. Kenderaan lah. Okey, mungkin kereta cikgu suka yang ini, banyak tingkap. Oh, betul. Okey, jadi selesai ini kita dah buat kemasan. Apa lagi seterusnya? Seterusnya kena uji. Akhir sekali. Kita dah uji. Kita dah buat kemasan. Akhir sekali kita perlulah apa langkah yang terakhir tu kita perlu membuat pembentangan. Selepas murid dah hasilkan ke semua kereta kawalan jauh ni daripada kerangka badan dan kerangka alat kawalan, murid perlu membentangkan hasil produk yang telah dia buat. Tak kiralah dia buat dalam kumpulan ataupun dia buat dalam sendirilah. Okey, jadi dalam pembentangan selalunya saya suka murid terangkan. Yang pertama contoh nama dia lah, kelas. Okey, kemudian kalau ada ahli kumpulan beritahulah pasal ahli kumpulan dia. Okey. Okey, yang seterusnya ialah saya suka dia mengaitkan dengan elemen apa yang dia belajar untuk dia buat kereta kawalan jauh ni. Macam ini tajuknya elemen elektromekanikal kan. Jadi saya suka dia terangkan komponen apa yang digunakan. Sebab setiap orang murid dia berbeza-beza. Mungkin dia ada gunakan komponen yang lain. Okey. Seterusnya dah selesai dia terangkan semua tu, dia bentangkan semua tu, dia akan saya akan nilailah. Dekat situ kita boleh tahu tahap kefahaman murid tu di tahap yang mana satu. Itu untuk pembentangan lah. Okey, dah akhir sekali mungkin kita boleh minta rakan-rakan satu kelas dia untuk buat soal jawab. Tanya dia, uji dia. Adakah dia faham betul ataupun dia menjadi ahli tidur sahaja. Ya, betul. Selalunya saya yakin murid-murid sekolah di Malaysia ni semua sangat seronok dalam menghasilkan kereta kawalan jauh ni. Betul, saya setuju cikgu. Sebab saya pun seronok membuatnya. Baiklah cikgu, kita telah pun sampai di penghujung kelas. Jadi boleh tak cikgu kongsikan sedikit rumusan? Okey, jadi alhamdulillah Syafiqah dan cikgu dah berjaya untuk menyiapkan ataupun kita dah membina kereta kawalan jauh untuk tajuk inilah. Okey, jadi yang pertama pada akhir sesi murid dapat bina produk
berdasarkan lakaran yang telah dipilih. Macam tadi cikgu dah tunjukkan sebelum kita bina produk, cikgu dah tunjukkan lakaran apa yang kita nak buat. Dan yang kedua, murid dapat menghasilkan satu produk yang berfungsi. Tadi kita dah buat pengujian di mana tayarnya bergerak, bergeraklah. Jadi maknanya kita punya ni kereta kawalan jauh berfungsi dengan baik sekali. Ya, baiklah cikgu. Pentingnya juga kita membuat pembentangan dan soal jawab. Kalau tak, kita tengok sama saja dengan kawan pun ni, tapi dia tak tahu komponen kat dalam. Ya, betul. Okey cikgu, setakat ini yang kita buat dalam kelas ini, boleh tak cikgu menilai sedikit kerja saya dalam membuat alat kawalan jauh ni cikgu? Okey. Jadi kita tengok Syafiqah punya susunan untuk bateri, pemegang bateri dan wayar semua teratur. Jadi cikgu bagi Syafiqah 5 bintang. 5 bintang. Terima kasih cikgu. Dan untuk mereka yang sedang menonton, di manakah mereka boleh membuat latihan untuk lagi mahir dalam kelas ni cikgu? Okey, kita boleh menggunakan itulah Perkasaku itulah portal D5 ataupun portal D5. Baiklah cikgu, terima kasih Cikgu Nash kerana mengajar kita pada hari ini untuk membuat alat kawalan jauh setelah membuat lakaran. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita dan terima kasih kepada anda kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.